Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita dalam rancangan Mutiara Hati, di mana pada keluarannya pada hari ini saya akan menyampaikan satu tajuk, iaitu hindari sifat riya di dalam beribadat. Penonton yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui, ibadat itu adalah sesuatu yang amat tinggi nilainya, nilai harganya. Ia dikira bukan sekadar sah sahaja, namun dari sudut mabrur dan khusyuknya seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, kita selaku hamba Allah bertanggungjawab untuk memelihara ibadat kita sebaik mungkin agar kecantikan dan keindahan ibadat kita itu terus kekal dan cantik sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, pastikan ibadat kita itu tidak terpalit dengan sebarang cacat cela yang mengganggu-gugat kemurnian dan kesucian amalan tersebut. Penonton yang dirahmati Allah, sangat malang bagi seseorang yang beribadat, tetapi ibadatnya jauh daripada jaminan rahmat Allah. Bahkan ia ibarat sebagai debu berterbangan, tidak terlihat dan berlalu tanpa diindah kewujudannya. Dalam erti kata yang lain, ibadat tersebut tertolak, malah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana ia dihinggapi oleh satu virus yang dinamakan riya. Penonton yang dirahmati Allah, riya dalam ibadat itu termasuk dalam kategori syirik kecil, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Riya dalam ibadat ini umpama seperti sebatan pokok yang masih hidup, terancap atau tersangkut akarnya, tetapi dimamah batang, ranting, malah daunnya. Ia tidak lagi dikenal sebagai pokok, akan tetapi ia hanya dipanggil sebagai tunggul. Justru itu, penonton yang dirahmati Allah, pernah dikisahkan ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dia melihat salah seorang daripada sahabat Rasulullah, iaitu Muaz bin Jabal, sedang menangis terisak-isak di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, mengapa Muaz menangis? Maka Sayyidina Muaz menjawab, aku menangis sebab aku takut kepada riya, kerana ia sebahagian daripada syirik. Jelas kepada kita bahawa ibadat riya ini sangat ditakuti oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan kedudukan kita umat akhir zaman ini? Berhubung perkara ini, penonton yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang mana maksudnya? Maka celakalah orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai terhadap sembahyang mereka, juga mereka yang berkeadaan riya. Muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala itu jelas kepada kita bahawa golongan manusia yang riya ini adalah mereka yang rugi serugi-ruginya, dan mereka ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab dan kecelakaan pada hari kiamat. Dalam ilmu tasawuf, ilmu berkenaan dengan riya ini sebenarnya wajib dipelajari oleh semua umat Islam. Mengapa? Kerana riya itu adalah perbuatan amal ibadat yang mengharapkan pujian dan manfaat daripada manusia. Suka memperlihatkan dan menunjuk-nunjukkan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Sehubungan dengan ini, penonton yang dirahmati Allah, syaitan sangat kreatif dan konsisten dalam mengajak dan manusia ke arah riya ini. Jika belum kita beramal, disuntik rasa malas di dalam jiwa kita. Akan tetapi, apabila kita sudah mula beramal, syaitan akan mengambil peranan, akan dihasutnya supaya kita tergesa-gesa mengamalkan ibadat tersebut. Seterusnya,
jika kita sudah mulai suka dan mulai khusyuk dan tertib dalam beribadat, dimasukkanlah oleh syaitan rasa riak di dalam hati kita. Penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak saluran untuk merealisasikan sifat riak ini di dalam ibadat. Contoh, jika kita dalam sembahyang, kita hendaklah berhati-hati. Ditakuti niat kita untuk dikenali dan dilihatkan sebagai hamba yang abid dan kuat beribadat. Atau ketika kita ni bersembahyang di hadapan orang lain, kita akan menzahirkan qiyam yang lama, rukuk yang lama, sujud yang lama dengan harapan supaya kita mendapat pujian di hadapan orang ramai. Contoh riya pada badan ialah kita menzahirkan badan yang kurus dan tidak kemas supaya orang menganggap bahawa kita sudah bersungguh-sungguh melakukan ibadat serta seakan-akan dia bersedia untuk menghadap hari akhirat. Riya pada percakapan ialah apabila seseorang itu memberi nasihat dan peringatan dengan niat menzahirkan keprihatinan terhadap hal ehwal orang Islam, atau apabila berhadapan dengan orang ramai, ia akan melantunkan zikirnya sekuat-kuatnya dengan harapan mendapat perhatian. Terkadang penonton yang dirahmati Allah, riya ini hadir dalam keadaan yang bercampur baur. Seperti kita beribadah kerana Allah, tetapi dalam masa yang sama juga ada rasa terselit di dalam hati kita untuk kemahuan minta dihargai dan dipandang oleh manusia. Dalam keadaan ini, penonton yang dirahmati Allah, ibadah yang membabitkan niat yang bercampur baur ini tertolak dan jauh daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penonton yang dirahmati Allah, mungkin kita sering mendengar kata-kata seelok-eloknya kita sembunyikan ibadat kita. Sedangkan kalau kita buat sesuatu bukan niat untuk menunjukkan atau menampakkan kepada orang, berkemungkinan akan jadi ikutan pada setengah orang. Maka untuk merespon kata-kata ini, eloklah kita jelaskan begini. Jika ibadat suruhan yang mesti dilakukan, maka hendaklah dilakukan juga sekalipun datang riya di dalam hati kita. Tetapi kita ni hendaklah berusaha untuk bermuhajadah untuk menghilangkan sifat riya tersebut. Jika sekiranya ibadat tersebut adalah pilihan, maka lebih baik dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Kalau kerana riya itu boleh datang di dalam diri kita. Akan tetapi kita ni perlu ingat, jika sekiranya kita ni menunjukkan itu dengan niat sebagai menggalakkan seseorang untuk mengikut sebagai satu sunnah yang baik, maka ia dibolehkan. Kerana kita ni sedia maklum, penonton yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di dalam dunia digital. Kita berhadapan dengan social media. Mungkin kita ni pernah terlihat ada segelintir masyarakat menampakkan segala ibadat-ibadat yang diturunkannya, seperti bersedekah atau mengantar infak amal jariah. Perkara tersebut kita ni sebagai umat Islam tidak perlu kita ni menuding dari atau menuduh ia sebagai riya. Kerana perkara tersebut adalah tergantung kepada niat kita ni. Jadi di sini jika niat seseorang itu semata-mata untuk menggalakkan orang ramai mengikutinya, maka ia dibolehkan. Perkara ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang buat satu ikutan yang baik atau diikut, maka baginya pahala dan pahala yang serupa bagi sesiapa yang mengikutinya tanpa ada pengurangan sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang buat suatu ikutan yang jahat lalu diikutinya, maka baginya dosa dan dosa yang serupa bagi yang mengikutinya tanpa ada pengurangan sedikit pun. Hadis bertaraf hasan sahih daripada Imam At-Tirmizi. Baiklah muslimin, muslimat penonton yang dirahmati Allah. Sekarang kita ni akan membincangkan apakah tips-tips atau kaedah yang boleh kita ni lakukan sekiranya kita ni berhadapan dengan suntikan hati, tergores rasa hati kita untuk melakukan riya, atau kita ni menghindarkan diri kita agar ibadat kita ni tidak tergolong dalam riya. Antara lainnya ialah kita ni hendaklah sentiasa
Ingatkan dalam hati kita, jalinkan sifat ikhlas kerana Allah semata-mata. Apa saja perkara baik yang kita ni lakukan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita ni memperbanyakkan apabila mereka bangga akan apa yang kita lakukan atau terlintas rasa ria di hati kita, hendaklah kita ni melazimkan dengan membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam pada itu, kita ni hendaklah berusaha elakkan diri kita daripada menggambar atau menggemburkan tentang kebaikan atau kejayaan yang telah kita sampaikan selama ini. Sama ada walaupun niat kita itu ialah untuk memberi motivasi atau memberi semangat kepada orang lain. Kerana apa? Dikhawatiri niat asal kita itu akan berubah setelah kita mendapat banyak pujian kelak. Dan pada itu, hendaklah kita ni sentiasa banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada sifat riya dan ingat sentiasa akan azab Allah yang Maha Pedih. Muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah. Insya-Allah jika kita berusaha dengan yang terbaiknya, insya-Allah kita tahu bahawa kita adalah manusia yang hebat di muka bumi ini. Segarang-garang binatang seperti singa mampu ditundukkan oleh manusia. Sekuat-kuat binatang seperti gajah juga mampu direbahkan oleh manusia. Namun, muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah, kita apa saja yang kita tahu tentang kehebatan kita, hendaklah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita ibarat resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk ke bumi. Baiklah, semoga kita beroleh manfaat daripada apa yang disampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.